Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar yang sedang mendengar siaran ini. Saya Cikgu Aini Cundang, Guru Sejarah dari SMK Bandar Seri K, selaku penyampai, dan Cikgu Madeleine Jambak selaku penyedia slide akan bersama-sama anda untuk siri pembelajaran dan pengajaran dalam talian pada petang ini. Cikgu mendoakan agar anda semua sihat dan jagalah kesihatan. Amalkan penjarakan fizikal, patuhi SOP dan keraplah mencuci tangan. Terima kasih dan selamat datang ke kelas online pada petang ini. Tajuk yang akan cikgu kongsikan pada petang ini ialah Bab 5, Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah. Walau bagaimanapun, cikgu akan memberi fokus kepada pentadbiran barat di Sarawak sahaja. Standard kandungan pada hari ini ialah 7.5 pentadbiran barat di Sarawak. Bagi standard pembelajaran pula ialah 7.51 menyatakan latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan 7.5.2 menerangkan perluasan kuasa rejim Brooke di Sarawak. Pelajar-pelajar dalam peta tersebut adalah gambar-gambar individu yang terlibat dalam percaturan politik dan pemerintahan di Sarawak antara tahun 1830-an hingga 1840-an. Adakah anda kenal siapa tokoh-tokoh tersebut? Ya, betul. Itu adalah gambar James Brooke, Sultan Omar Ali Saifuddin, Pangeran Raja Muda Hashim dan Datu Patinggi Ali. Jom kita menyanyi dulu sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran seterusnya. Sama-sama menyanyi bersama cikgu ya. Putri Santubong, putri sejenjang, menjaga gunung negeri Sarawak. Manis si ada dapat dilawan, anak dak dewa turun kayangan. Ho ho, Santubong puteri, menenun kain malang. Oh ho, sejenjang puteri, menumbuk padi siang. Satu harinya dua kelai, beranuk-ranuk sehenti-henti. Seorang madah diri bagus agi, serang singalah walau sampai mati. Ialah kisah dua orang puteri, suka kelahi setiap hari. Lalu disumpah Raja Kayangan menjadi gunung negeri Sarawak. Begitulah tadi lagu Putri Santubong yang sangat sinonim dengan negeri Sarawak. Negeri kita yang tercinta dan mempunyai sejarah yang tersendiri. Sebagai pengenalan, masyarakat tempatan di Sarawak telah mempunyai sistem pemerintahan yang berkesan. Sistem pemerintahan ini telah menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran di negeri ini. Selain itu, sistem ini telah menjadi panduan dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat tempatan. Terdapat beberapa buah kerajaan Melayu seperti Sawaku, Kelaka, Samadong, dan Melano. Pelajar sekalian, sistem pemerintahan di Sarawak terdiri daripada dua, iaitu yang pertama ialah sistem kesukuan. Sistem ini dilaksanakan oleh masyarakat tempatan di Sarawak. Asas yang penting ialah pegangan dan kepatuhan kepada adat masyarakat. Yang kedua ialah sistem pentadbiran tempatan, iaitu kawasan pesisiran pantai Sarawak di bawah kekuasaan Sultan Brunei. Manakala
kawasan pedalaman di Sarawak di bawah kekuasaan pemimpin tempatan. Sebelum pergi ke slide seterusnya, cuba jawab dua soalan ini terlebih dahulu. Soalan 1. Dialog di bawah mungkin berlaku di Brunei pada kurun ke-19. Pembesar. Tuanku, pembesar kita di Sarawak gagal melaksanakan tanggungjawab mereka. Maka dijawab oleh Sultan Brunei. Beta akan mengutuskan Pangeran Muda Hashim untuk membantu mereka. Soalannya ialah, mengapakah Sultan Brunei mengambil tindakan sedemikian? A. Menamatkan pemberontakan. B. Memajukan kawasan pelombongan. C. Menjalin hubungan diplomatik. D. Membasmi kegiatan lanun. Apakah jawapannya pelajar-pelajar? Okey, pelajar-pelajar boleh menjawab soalan ini di ruangan chat ya. Okey, jawapannya ialah ya, betul. Jawapannya ialah A untuk menamatkan pemberontakan. Kemudian soalan nombor 2. Semasa memerintah negeri Sarawak, James Brooke berusaha mendapatkan nasihat daripada datu-datu. Mengapakah James Brooke membuat demikian? Pilihan 1, untuk mendapatkan kerjasama pembesar tempatan. Pilihan 2, untuk mengekalkan nilai tradisi tempatan. Pilihan 3, untuk meninjau kekuatan pembesar tempatan. Dan pilihan 4, untuk menghargai pengalaman. Mengapakah James Brooke berbuat demikian? Ya, jawapannya ialah pilihan 1 dan 2. Untuk mendapatkan kerjasama pembesar tempatan dan untuk mengekalkan nilai tradisi tempatan. Sistem kesukuan di Sarawak diamalkan oleh masyarakat Iban, Bidayuh, Kelabit dan Kayan. Sistem ini memberi penekanan terhadap kepatuhan kepada adat. Bagi orang Iban, pemimpin utama ialah tuai rumah yang menjadi sumber otoriti masyarakat. Otoriti bermaksud kuasa atau hak untuk mengeluarkan perintah. Dalam sistem kesukuan, pemilihan pemimpin bukan sekadar faktor keturunan, namun lebih kepada kebolehan peribadi. Bagi orang Bidayuh pula, sumber otoriti ialah tua kampung. Ketua dalam masyarakat Kenyah ialah Peran Lipo, manakala masyarakat Kayan dikenali sebagai Kelunan Merin. Bagi masyarakat Melanau, ketua masyarakat mereka dikenali sebagai Menteri. Pemimpin menjadi orang tengah dalam menyelesaikan pertelingkahan dan memastikan keharmonian berkekalan. Pelajar sekalian, sistem yang kedua ialah sistem pentadbiran tempatan. Sistem ini dipengaruhi oleh pentadbiran Kesultanan Brunei. Sistem pentadbiran dipecahkan kepada 3, iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulin dan Sungai Kuripan. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar. Kawasan Sungai Sarawak ditadbir oleh Datuk Patinggi, Datuk Bandar dan Datuk Temenggung. Kawasan pedalaman pula ditadbir oleh orang kaya. Contohnya, orang kaya Beti di Padeh, orang kaya Antau di Rimbas, orang kaya Jugah di Lunduk, dan orang kaya Gasing di Sekerang. Kuasa penguasaan Kesultanan Brunei di Sarawak adalah berasaskan kepada sistem penguasaan tanah. Sistem kedatuan di Sarawak adalah satu sistem pemerintahan tradisi Sarawak yang berpusat di sekitar Sungai Sarawak. Sistem kedatuan
diamalkan oleh kerajaan awal yang wujud di Sarawak. Kerajaan Sawaku merupakan antara kerajaan awal yang terletak di sekitar Sungai Sarawak dan ditabir oleh Datu Merpati Jepang. Keturunan Datu Merpati Jepang secara turun-temurun menguasai pentadbiran ini dengan memakai gelaran Datu Patinggi, Datu Bendahara dan Datu Temenggung. Golongan pembesar ini menjadi wakil bagi pihak Sultan Brunei. Mereka berkuasa mentadbir Sarawak tanpa campur tangan Kesultanan Brunei. Mereka bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. Jelaslah bahawa Sarawak telah mempunyai sistem pentadbiran yang tersusun yang membawa kepada kestabilan dan kemakmuran kepada masyarakat. Dalam masa yang sama, menarik kehadiran kuasa luar. Oleh itu, kita harus berwaspada terhadap anasir luar yang mampu mengambil alih kuasa yang ada jika kita tidak bersatu padu. Pelajar sekalian, sekarang tibalah masanya kita membincangkan tajuk perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Perluasan kuasa di Sarawak dilakukan oleh pihak persendirian, iaitu James Brooke. James Brooke tertarik dengan kekayaan Sarawak, iaitu adanya sagu, emas dan antimoni. Pernah dengar perkataan sagu tak? Pernah makan sagu? Sagu atau dalam bahasa Iban, mulung, adalah sejenis makanan tradisional yang diperolehi daripada pokok sagu atau pokok rumbia. Emas pula boleh dibuat bahan perhiasan seperti gelang, rantai, anting dan cincin. Dan ia sangat bernilai atau sangat berharga. Jadi, James Brooke sangat tertarik dengan kekayaan yang ada di Sarawak ini. Perpecahan politik dan alasan kegiatan perlanunan digunakan oleh James Brooke untuk memperoleh Sarawak daripada Kesultanan Brunei. Akhirnya, James Brooke dan keluarganya dapat meluaskan kuasa mereka ke seluruh Sarawak. Hadirin sekalian, kawasan Sungai Sarawak merupakan kawasan ekonomi yang penting. Sebab itulah, Sultan Brunei menghantar Pangeran Indra Mahkota ke kawasan ini sebagai pembesar Brunei untuk menguasai ekonomi. Pada tahun 1820-an, masyarakat Melayu bertumpu di kawasan Lidah Tanah. Kawasan ini sangat strategik kerana mampu mengawal kegiatan perdagangan sungai dan kawasan pedalaman. Seterusnya, ini adalah gambar-gambar individu yang terlibat dalam pencaturan politik Sarawak ketika kehadiran James Brooke. Tokoh yang pertama ialah James Brooke. James Brooke sedang mencari peluang untuk mendapatkan Sarawak dan berlayar dengan kapalnya Royalist. Beliau telah menerima pelawaan Pangeran Raja Muda Hashim menyelesaikan masalah di Sarawak. James Brooke telah meletakkan syarat kepada Pangeran Raja Muda Hashim supaya menyerahkan Sarawak kepadanya. Individu yang kedua ialah Sultan Omar Ali Saifuddin II. Baginda mentadbir wilayah Sarawak pada tahun 1827 dan berhasrat untuk mengawal kegiatan perdagangan di Sarawak. Beliau telah menghantar Pangeran Indra Mahkota untuk mendirikan pusat pentadbiran di Kuching. Namun begitu, Pangeran Indra Mahkota telah menimbulkan pembalahan dengan pembesar tempatan kerana mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Penentangan dipimpin oleh Datuk Patinggi Ali yang ingin membebaskan Sarawak daripada cengkaman Pangeran Indra Mahkota. Manakala individu yang ketiga, Pangeran Raja Muda Hashim. Beliau dihantar oleh Sultan Brunei untuk menyelesaikan masalah di Sarawak. Beliau merupakan bapa saudara Sultan Brunei.
Beliau telah berusaha memujuk Datuk Petinggi Ali dan Pembesar Melayu, tetapi gagal. Akhirnya, beliau meminta bantuan James Brooke. Orang yang keempat ialah Datuk Petinggi Ali. Beliau adalah pembesar tempatan di Sarawak. Datuk Petinggi Ali melakukan penentangan terhadap pentadbiran Brunei pada tahun 1836. Beliau telah menentang tindakan Wakil Sultan Brunei yang menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan. Namun begitu, beliau telah bersetuju berunding dengan James Brooke dan menamatkan penentangan terhadap Brunei. Begitulah tadi 4 orang individu yang terlibat dalam percaturan politik Sarawak ketika kehadiran James Brooke. Hadirin sekalian, seterusnya James Brooke telah menggunakan 4 strategi dalam usaha mencapai matlamatnya. Strategi pertama ialah melalui rundingan. James Brooke telah berunding dengan Pangeran Raja Muda Hashim apabila diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di Sarawak. Dalam rundingan inilah Pangeran Raja Muda Hashim menawarkan Sarawak kepada James Brooke dan tawaran ini dilakukan sebanyak 2 kali sebelum James Brooke menerimanya. Bagaikan orang mengantuk disorongkan bantal, maka James Brooke pun bersetuju dengan tawaran tersebut. Strategi kedua ialah melalui ugutan. James Brooke telah melakukan ugutan sebanyak 2 kali terhadap Pangeran Raja Muda Hashim. Untuk ugutan yang pertama, James Brooke mengugut dengan mengatakan beliau bersedia menyerang kedudukan Pangeran Raja Muda Hashim di Kuching. Hal ini berpunca daripada tindakan Pangeran Raja Muda Hashim yang cuba berdolak-dalik dan tidak bersetuju dengan rundingan yang telah dilakukan. Disebabkan ugutan tersebut, Pangeran Raja Muda Hashim bersetuju menyerahkan pemerintahan Sarawak kepada James Brooke. Ugutan kedua dilakukan secara tidak langsung kepada Sultan Brunei, iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin, apabila James Brooke hadir ke Brunei diiringi oleh Angkatan Tentera Laut British. James Brooke datang untuk mengesahkan penyerahan Sarawak. Tindakan James Brooke yang datang bersama Angkatan Tentera telah menyebabkan Sultan Omar terpaksa bersetuju mengesahkan penyerahan Sarawak tersebut. Pelajar sekalian, manakala strategi ketiga ialah menggunakan perjanjian. Perjanjian pertama pada tahun 1841 antara James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Syarat perjanjian 1841 ialah James Brooke memerintah Sarawak dan menguasai hasilnya. Syarat kedua ialah James Brooke harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat Melayu. Perjanjian kedua ialah pada tahun 1842 antara James Brooke dengan Sultan Omar Ali Saifuddin. Melalui perjanjian itu, Sultan Brunei telah menyerahkan Sarawak dari kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Semua hasil pendapatan di kawasan ini diserahkan kepada James Brooke. Syarat yang ketiga ialah James Brooke mesti memberikan ufti tahunan sebanyak $2,500 Spanyol kepada Sultan Brunei. Selain itu, James Brooke tidak boleh campur tangan dalam hal adat dan agama penduduk tempatan. Di samping itu, kawasan tersebut tidak boleh dipindah milik tanpa kebenaran Sultan Brunei. Syarat terakhir ialah Sultan Brunei mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak. Sekarang kita beralih kepada strategi yang keempat, iaitu menggunakan ketenteraan. James Brooke telah menggunakan strategi ketenteraan dalam usaha untuk mendapatkan kuasa di Sarawak. Bantuan ketenteraan diperoleh melalui sokongan kapal HMS Dido yang dimiliki oleh Angkatan Tentera Laut British. Kapal ini digunakan bagi memerangi ancaman lanun yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman Sarawak. Baiklah,
Sebelum kita pergi ke slide seterusnya, cikgu nak uji anda dahulu ya. Okey, cuba kita tengok soalan nombor 3. Kawasan Belorek dalam peta di atas menunjukkan peluasan kuasa James Brooke dan Charles Brooke di Sarawak dari tahun 1853 hingga 1905. Soalannya, bagaimanakah perluasan kuasa tersebut dapat dilakukan? A. Permintaan rakyat tempatan. B. Sokongan pedagang asing. C. Bantuan tentera British. Dan D. Kerjasama pembesar Melayu. Mana satu jawapan yang betul? A, B, C atau D? Ya, betul. Jawapannya ialah C. James Brooke dan Charles Brooke dapat meluaskan kuasa dengan bantuan tentera British. Okey, untuk soalan nombor 4. Senarai berikut merupakan pembesar tempatan yang dilantik oleh James Brooke menyertai majlis tertinggi di Sarawak, iaitu Datuk Bandar, Datuk Patinggi dan Datuk Temenggung. Apakah peranan pembesar-pembesar tersebut? A. Pengawal hasil pertanian. B. Penasihat pemerintah. C. Penyelaras cukai. Dan D adalah penguasa tentera. Kata kuncinya ialah peranan. Peranan bermaksud tugas atau tanggungjawab. Jadi, mana satu jawapannya? Apakah peranan pembesar tersebut? Okey, jawapannya ialah B. Pembesar tersebut berperanan sebagai penasihat pemerintah. Untuk soalan nombor 5, pada kurun ke-18, pembesar tempatan dilantik oleh Sultan Brunei untuk mentadbir Sarawak. Pada kurun ke-19 pula, pembesar Brunei mentadbir Sarawak. Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah berlaku perubahan kepimpinan dalam pentadbiran Kesultanan Brunei di Sarawak? Okey, pada kurun ke-18, dilantik pembesar tempatan mentadbir Sarawak. Tapi pada kurun ke-19, dia lantik pembesar dari Brunei untuk mentadbir Sarawak. Mengapa? Okey. Jawapannya ialah untuk menguasai kekayaan, iaitu pilihan 2, dan pilihan 3 untuk mengukuhkan kekuasaan. Jawapannya ialah B. Pendengar sekalian, seterusnya kita lihat dulu bagaimana James Brooke telah membuat pengukuhan kuasa melalui pelbagai cara. Ada 7 usaha dan tindakan James Brooke untuk mengukuhkan kuasa. Yang pertama ialah melalui kekuatan tentera. James Brooke mendapat bantuan dan sokongan daripada tentera laut British. Contohnya, kapal perang HMS Dedo berjaya menghancurkan kubu kuat orang Iban di Sungai Saribas dan Sungai Sekerang. Seterusnya, James Brooke menentang kebangkitan orang tempatan. James Brooke menganggap kebangkitan orang tempatan sebagai lanun. Isu ini dijadikan alasan untuk meluaskan kuasa dan mendapat sokongan British. Selain itu, James Brooke juga memperoleh sokongan sebahagian masyarakat tempatan. James Brooke berjaya mendapat sokongan sebahagian orang Iban dan orang Melayu. Usaha dan tindakan yang keempat ialah mengambil kesempatan daripada pertelingkahan masyarakat tempatan. Contohnya di Mukah, James Brooke menyokong Pangeran Matusin yang berkonflik dengan Pangeran Ersad. Tindakan yang kelima ialah menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya. James Brooke berjaya menyingkirkan tokoh tempatan yang menentangnya. Contohnya, Syarif Masahur telah dibuang negeri ke Singapura. Datuk Patinggi Abang Abdul Ghafur dibuang ke Melaka. Selain itu, James Brooke juga mengukuhkan pertahanan Sarawak, iaitu dengan membina kubu dan benteng yang dilengkapi dengan meriam.
Ranger Sarawak juga ditubuhkan bagi mengawasi keamanan dan pertahanan. Begitulah tadi usaha dan cara James Brooke untuk mengukuhkan kuasa di Sarawak. Pendengar sekalian, sekarang tiba masanya kita beralih kepada tajuk kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke. Kronologi bermaksud urutan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa. Bermula pada tahun 1841, James Brooke telah memperoleh kawasan Kuching, kemudian merangkumi kawasan di Tanjung Datu ke Sungai Semarahan. Sejak tahun 1840-an, James Brooke berjaya menguasai Batang Lupa dan Sungai Seribas. Pada tahun 1853, penentangan orang Iban di Saribas dan Batang Lupar berjaya ditumpaskan dengan menggunakan alasan menghapuskan Lanun. James Brooke telah berjaya memperoleh Sadong, Batang Lupar, Saribas dan Kelakar. Sebagai balasan, separuh daripada hasil pendapatan wilayah ini diberikan kepada Sultan Abdul Mumin. Seterusnya pada tahun 1861, Sultan Abdul Mumin menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke dengan bayaran $4,500 Sepanyol setahun kerana membantu menghapuskan kebangkitan orang tempatan. Kawasan yang terlibat ialah Oyak, Mukah, Tatau dan Bintulu. Pada tahun 1883, orang kaya yang mendiami kawasan Sungai Baram bangun menentang Kesultanan Brunei. Charles Brooke berjaya mendapatkan Baram dan seluruh lembangan Sungai Baram daripada Sultan Brunei dengan bayaran ufti sebanyak $4,200 Sepanyol setahun. Seterusnya, perluasan kuasa diteruskan lagi pada tahun 1885. Charles Brooke memperoleh kawasan Sungai Terusan dengan bayaran $4,500 Sepanyol. $4,500 Sepanyol diserahkan kepada Temenggung yang menguasai kawasan tersebut. Pada tahun 1890, Charles Brooke memperoleh Limbang daripada apabila penduduk Limbang bersetuju menyertai Sarawak. Bayaran $6,000 Sepanyol kepada Sultan Brunei. Akhirnya, pada tahun 1905, Kerajaan Sarawak memperoleh hak terhadap Lawas yang sebelum itu dimiliki oleh SBUB. Sempadan Sarawak itu masih dikekalkan sehingga kini. Pendengar sekalian, seterusnya kita pergi kepada tajuk pemantapan pentadbiran barat di Sarawak. Terdapat 5 usaha yang dilakukan oleh dinasti Brooke untuk memantapkan pentadbiran. Antaranya ialah membuat pembahagian wilayah, pengekalan golongan elit tempatan, pentadbiran berhierarki, pentadbiran berasaskan kaum, dan perundangan. Yang pertama ialah pembahagian wilayah. Dinasti Brooke telah menyusun semula sistem pentadbiran dengan membuat pembahagian wilayah. Hal ini dilakukan bagi membolehkan pentadbiran dijalankan dengan berkesan. Pada tahap awal, Raja Brooke membahagikan Sarawak kepada 3 bahagian. Charles Brooke menambahkan 2 bahagian pada tahun 1885 dan 1890. Setiap bahagian dipecahkan kepada daerah dan kampung. Bahagian pertama ialah kawasan Sungai Sarawak dan Sadong. Bahagian kedua ialah Batang Lupar, Saribas, Kelakar dan Simanggang. Manakala bahagian ketiga ialah Sungai Rajang, Oyak, Mukah, Bintulu dan Matu. Bahagian keempat ialah Sungai Baram dan bahagian kelima ialah Limbang, Terusan dan Lawas. Begitulah pembahagian wilayah yang telah dilakukan oleh James Brooke. Usaha memantapkan pentadbiran yang kedua ialah pengekalan pembesar tempatan. Dinasti Brooke melibatkan kalangan pembesar tempatan dalam sistem pentadbiran atas dasar amanah.
Dasar ini digunakan bagi mengisi kekurangan pegawai-pegawai Eropah yang jumlahnya kecil. Antara orang tempatan yang terlibat ialah Datuk Patinggi, Datuk Bandar, Datuk Temenggung serta 2 jawatan baharu, iaitu Datuk Imam dan Datuk Hakim. Ketika zaman Charles Frydenbrook, beberapa gelaran diwujudkan, iaitu Datuk Menteri, Datuk Pahlawan, Datuk Bentara dan Datuk Amal. Pembesar tidak lagi dibenarkan mengutip cukai, sebaliknya diberi gaji dan peranan membantu pentadbiran. Dinasti Brooke telah mengekalkan semua undang-undang tempatan dan adat yang tidak bercanggah dengan sistem barat. Pendengar sekalian, usaha yang ketiga ialah Dinasti Brooke telah membentuk sistem pentadbiran berhierarki di Sarawak. Berikut adalah carta organisasi pentadbiran Sarawak. Raja Brooke mengetuai pentadbiran yang dibantu oleh Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Residen mengetuai pentadbiran di setiap bahagian yang terdiri daripada Kuching, Simanggang, Sibu, Marudi dan Lawas. Setiap bahagian dibahagikan kepada beberapa daerah yang diketuai oleh pegawai daerah. Pentadbiran pada peringkat kampung diketuai oleh penghulu yang menjadi ketua bagi satu atau beberapa buah kampung. Usaha yang keempat ialah pentadbiran berasaskan kaum. Dinasti Brooke telah mengamalkan sistem pecah dan perintah di Sarawak. 3 kategori masyarakat dikelompokkan, iaitu Melayu, Iban dan Cina. Bagi orang Cina, diwujudkan jawatan kapitan dan kangcu. Charles Brooke telah mewujudkan jawatan tertinggi masyarakat Iban, iaitu Temenggung. Orang Melayu terlibat dalam pentadbiran, orang Cina dalam bidang ekonomi, dan orang Iban dalam bidang keselamatan dan ketenteraman. Pelajar sekalian, mari kita jawab soalan nombor 6 untuk menguji tahap pemahaman kita. Bangsa Melayu dalam pentadbiran, Iban dalam bidang ketenteraan dan orang Cina dalam bidang pelombongan. Mengapakah perbezaan tersebut diwujudkan oleh Brooke? Yang manakah jawapan yang betul untuk soalan nombor 6? Pilihan 1, menghalang perpaduan kaum. Pilihan 2, menjamin kedudukan pemerintah. Pilihan 3, mempertingkatkan ekonomi peribumi. Dan pilihan 4, mengawal kuasa golongan pembesar. Mana satu jawapannya pelajar-pelajar? Okey, ya, jawapannya ialah A, pilihan 1 dan 2. Perbezaan tersebut diwujudkan oleh Brooke supaya dapat menghalang perpaduan kaum dan menjamin kedudukan pemerintah. Okey, jawapannya adalah A, pilihan 1 dan 2. Okey, mari kita tengok soalan nombor 7. Pembesar. Tuanku, pembesar kita di Sarawak gagal melaksanakan tanggungjawab mereka. Maka dijawab oleh Sultan Brunei. Beta akan mengutuskan Pangeran Raja Muda Hashim untuk membantu mereka. Mengapakah Sultan Brunei mengambil tindakan sedemikian? A. Untuk menamatkan pemberontakan. B. Untuk memajukan kawasan pelombongan. C. Untuk menjalin hubungan diplomatik. Dan D. Membasmi kegiatan lanun. Okey. Ya, jawapannya ialah A, menamatkan pemberontakan yang tercetus semasa pentadbiran Pangeran Indra Mahkota. Oleh sebab itulah, Sultan Brunei telah mengutus Pangeran Raja Muda Hashim datang ke Sarawak untuk membantu menamatkan pemberontakan. Baiklah, yang terakhir, Dinasti Brooke memantapkan pentadbiran dan kuasa melalui perundangan. Pada tahun 1911, Mahkamah Cina diwujudkan di Kuching.
bagi menangani dan mengurus hal ehwal dan kes-kes yang melibatkan masyarakat Cina. Selain itu, Mahkamah Adat diwujudkan bagi mengadili kesalahan masyarakat tempatan. Undang-Undang 8 Perkara telah diperkenalkan juga pada Januari 1842. Mahkamah diwujudkan dengan diadili oleh Raja dan dibantu Ketua Magistrat. Di samping itu, Mahkamah Residen diwujudkan di setiap bahagian dan residen bertindak sebagai magistrat. Baiklah, mari kita menguji tahap pemahaman kita dengan menjawab soalan nombor 8. Soalannya ialah, siapakah pembesar tempatan yang memimpin penentangan terhadap pentadbiran Pangeran Indra Mahkota di Sarawak? A. James Brooke, B. Syarif Masahur, C. Datuk Petinggi Ali, dan D. Pangeran Raja Muda Hashim. Okey, siapa pembesar tempatan yang memimpin penentangan terhadap pentadbiran Pangeran Indra Mahkota? Okey, jawapannya ialah C. Datuk Petinggi Ali. Bagi soalan nombor 9, susunan dinasti Brooke yang betul di Sarawak ialah A. James Brooke, Anthony Brooke, Charles Brooke. B. James Brooke, Charles Brooke, Charles Weiner Brooke. C. Charles Brooke, James Brooke, Charles Weiner Brooke. Manakala D. Charles Weiner Brooke, James Brooke, Anthony Brooke. Okey pelajar, mana satu susunan dinasti Brooke yang betul di Sarawak? Okey, ya betul. Jawapannya ialah B. Susunan dinasti Brooke yang betul di Sarawak ialah dimulakan dengan James Brooke, kemudian Charles Brooke, dan yang terakhir Charles Weiner Brooke. Bagi soalan nombor 10, dialog berikut mungkin berlaku di Sarawak pada tahun 1830-an membabitkan Pangeran Muda Hashim dan James Brooke, Pangeran Raja Muda Hashim. Saya mohon bantuan untuk menyelesaikan pertikaian di Sarawak ini. James Brooke, saya bersetuju dengan syarat Sarawak perlu diberikan kepada saya. Apakah tindakan James Brooke seterusnya? A. Menyerang Brunei, B. Membedil kucing, C. Mendapatkan bantuan daripada British, dan D. Mengadakan perundingan dengan Datuk Petinggi Ali. Okey, jawapannya ialah B. Membedil bandar kucing apabila Pangeran Raja Muda Hashim melengah-lengahkan penyerahan Sarawak kepada James Brooke. Pendengar sekalian, sekian dulu perkongsian daripada saya. Terima kasih kerana setia mengikuti siaran ini hingga ke penghujung siaran. Sekian, terima kasih. Hingga jumpa lagi.